Saudara, ikan merupakan salah satu bahan makanan terpenting ataupun menjadi pilihan kepada rakyat Malaysia. Namun baru-baru ini rata-rata masyarakat mengatakan bahawa harga ikan semakin meningkat seperti mana peningkatan harga petrol yang boleh menjadikan mungkin satu bebanan kepada mereka ataupun kepada rakyat keseluruhannya untuk mendapatkan bahan makanan tersebut. Jadi pada petang ini kita akan membicarakan satu topik yang sangat istimewa dan juga yang pentingnya anda boleh bersama-sama dengan kami. Topik untuk Bual Biz pada petang ini adalah berkenaan dengan kenapa harga ikan naik. Dan untuk anda, kita akan bersama dengan tetamu di studio yang berhormat Datuk Seri Dr. Haji Irmo Hizam Haji Ibrahim, Pengerusi Lembaga Kemajuan Ikan Malaysia. Dan untuk anda juga yang menonton kami, boleh terus untuk bersama-sama dengan kami sepanjang Biz Malaysia ini dengan menghubungi di talian 03-2283-4519 untuk anda menyuarakan pendapat ataupun berkongsi pengalaman maupun sebarang persoalan bersama-sama dengan kami dalam Biz Malaysia. Teruskan bersama dengan kami. Baiklah saudara, seperti mana yang dijanjikan untuk anda, kita bersama dengan tetamu di studio. Assalamualaikum yang berhormat Datuk Seri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kacak Datuk Seri petang ni. Terima kasih bawa balik di Parlimen. Oh. Baiklah Datuk Seri. Jadi untuk topik kita petang ini berkenaan dengan kenapa harga ikan naik. Tapi sebelum tu kita tanya juga ni tentang harga ikan bagi setiap negeri. Adakah sama ataupun berbeza? Kenapa? Pertamanya kalau kita lihat harga ikan ni bergantung kepada bekalan ikan. Baik. Pertamanya dalam konteks penawaran. Aha. Dan yang kedua ialah dari segi permintaan, iaitu daripada pengguna. Jadi sudah tentu dalam konteks harga mengikut negeri ni bergantung kepada dikaitkan dengan makanan kegemaran sebagai contoh. Di utara, ikan pelaling merupakan antara ikan yang menjadi kegemaran. Jadi setentunya bila penawarannya kurang, permintaan meningkat, dia akan menjejaskan sikit dari segi harga, iaitu harga itu akan naik. Manakala di peringkat Lembah Kelang, rata-rata yang saya dimaklumkan mengatakan ikan diminati oleh rakyat, khususnya semua jenis ikan. Semua jenis ikan. Dan apabila saya berada membuat tinjauan di pasar tani, saya bertanyakan kepada pengguna, asalkan ada ikan mereka akan tetap beli. Cuma yang bedakannya ialah harga. Dan sebab itu saya melihat ikan kembung antara ikan yang menjadi benchmark kepada harga-harga ikan yang ada khususnya di pasar tani. Dan yang mana sebagai contoh ikan kembung ni ada dua jenis. Ada dua jenis? Ya, satu ikan kembung borek. Selama ni kita tahu ada macam sama je kan ikan kembung. Ini kadang-kadang persepsi menarik rakyat. Ni. Dia ada dua jenis. Satu jenis yang katakan ikan kembung borek. Ikan kembung borek. Dia panjang sikit. Okey, baik. Yang kedua ialah ikan kembung jenis pelaling. Ataupun borek ikan dan pelaling. Ikan Pelaling ni dia kecil sikit tetapi dia bulat. Dan ini dua jenis ini menjadi antara kegemaran khususnya rakyat sama ada di Lembah Kelang maupun di seluruh Malaysia. Itulah dia kesan ataupun kenapa harga ikan tu berbeza bagi setiap negeri. Ya, ini trend ini sebenarnya tidak selalu tetapi dia bermusim. Kerana saya lihat keseluruhannya apabila berlakunya musim tengkujuh, nelayan-nelayan kurang ke laut dan bila kurang ke laut tangkapan ikan di kompleks-kompleks pendaratan ataupun jeti berkurangan. Jadi dan trend ni saya lihat daripada bulan November 2016 sehinggalah pada hari ini jumlah tangkapan agak membimbangkan. Tetapi ianya masih lagi terkawal kerana pada hemat saya pelbagai faktor yang harus kita lihat. Bukan hanya dari segi apa yang ada dijual di pasar semata, tetapi ada kalanya nelayan memaklumkan saya ada kalanya ikan-ikan di laut dalam suasana air di dasar itu panas menyebabkan ikan itu bergerak ke tempat yang lain. Saya ambil contoh ikan kembung. Kerana ikan kembung ni merupakan komuniti yang berkongsi dengan negara-negara yang lain seperti Myanmar, Indonesia, Thailand dan sebagainya, yang mana bila waktu ikan kembung bertelur, yang mana ikan kembung bertelur ni ada 2 kali dalam semusim, yang mana dalam contohnya antara bulan Mac hingga bulan Jun, apabila mereka bertelur ini, kebanyakan ni kalau dasar laut itu panas, dia akan berpindah ke tempat lain yang lebih sejuk. Dia cari yang lebih sejuk. Ini yang saya lihat satu keajaiban. Kerana mereka ikan kembung ni dia bertelur kalau dasar lautnya sejuk.
Dan ini saya lihat satu perkara yang kita tak boleh nak tolak perkara ini. Tetapi bila mereka bergerak ke tempat lain, kita akan lihat waktu kemuncak bulan April, bulan April hingga bulan September, ada kalanya jumlah ikan akan meningkat tangkapannya kerana ikan tersebut dah kembali balik ke kawasan perairan Malaysia dan banyak ikan ketika itu. Dan itu pula akan jadi perkara yang mana ikan terlalu murah, nelayan mengandung ikan terlalu murah. Tetapi bagi saya ini merupakan satu perkara yang kita lihat sebagai satu yang objektif. Dan saya sendiri pun meninjau dan mendengar khususnya di peringkat LKM, Nikmat dan juga Nikmat ni Persatuan Nelayan Kebangsaan, LKM yang mana saya terajui, dan juga pihak Fama untuk kita buat pendekatan emboss untuk menangani bekalan ini. Baik, menarik. Kita banyak lagi nak bincangkan. Tapi untuk anda yang sedang menonton kami, untuk menyuarakan sebarang pendapat ataupun ada sebarang persoalannya, Datuk Seri boleh? Boleh. Apa saja tentang ikan petang ni? Boleh untuk yang berhormat Datuk Seri memberikan jawapan. Jadi untuk anda boleh hubungi di talian 0322834519. Datuk Seri suka makan ikan apa? Saya paling minat ikan kembung. Ikan kembung juga? Ikan siakap, ikan pelaling, ikan bawal. Dan ikan bawal ni agak berkurangan sedikit. Dan lebih-lebih lagi dalam suasana air laut yang tidak menentu ketika ini. Kalau macam saya minat makan ikan sebab ikan semua protein yang kuat. Betul. Kalau saya suka makan ikan keli. Oh, ikan keli. Itu ikan di darat. Betul. Jadi ikan darat. Lain, betul. Dia ada dua jenis. Aquaculture pun ia juga di sungai. Dan ini di bawah Jabatan Perikanan. Kerana aquaculture dan juga sungai adalah di bawah Jabatan Perikanan. Baik. Datuk Seri, ada rakan yang bertanya juga. Mungkin saya pun nak tahu juga tentang kenaikan harga ikan ini selain daripada yang telah Datuk Seri terangkan sebentar tadi. Berkenaan dengan penjual yang sekarang ini kalau kita lihat di pasar-pasar burung, sebagai contohnya pasar burung Selayang, yang rata-rata penjualnya bukan rakyat tempatan, dan kita bandingkan dengan tempat lain di pasar lain yang peniaganya adalah rakyat tempatan, harga yang diberikan kepada pengguna sangat-sangat berbeza. Jadi pandangan Datuk Seri? Pada hemat saya, ianya memerlukan beberapa kajian dan pemantauan. Baik. Kerana pasar burung yang saya jelaskan, pasar burung ini ianya bukan tertakluk di bawah bidang kuasa LKM maupun Fama ataupun Persatuan Nelayan Kebangsaan. Baik. Walaupun di pasar burung Selayang dan di Kuala Lumpur itu ada lot-lot yang mana telah diberikan kepada Persatuan Nelayan Kebangsaan untuk mereka menerima ikan-ikan import daripada negara-negara yang terpilih. Itu yang pertama. Tetapi yang paling penting ialah dalam konteks pasar tani. Kerana pasar tani ianya di bawah Fama, yang mana Fama di bawah Kementerian Pertanian Industri Asas Tani. Dan LKM bersama-sama dengan Persatuan Nelayan Kebangsaan kita bekerjasama. Kerana bila menunjuk kepada kerjasama, so tentunya pertama dari segi bekalan ikan tersebut. Nombor dua, tawaran-tawaran yang boleh boleh digantikan sekiranya berlaku kekurangan ikan-ikan yang dijual di pasar tani. Manakala yang paling penting, sehingga saya jelaskan, pasar-pasar awam yang lain adalah di bawah bidang kuasa pihak berkuasa tempatan. Jadi bila harga ikan di pasar tani itu sebenarnya boleh dipantau. Walaupun dari segi harga ianya dikawal oleh KPDNKK, tetapi setidaknya hasil daripada tinjauan kami, harga ikan yang dijual di pasar-pasar tani adalah 20 atau 30% lebih murah. Lebih murah daripada pasar-pasar biasa. Dan sebab itu ikan cepat habis di pasar tani. Kerana ada elemen pemantauan. Dan ingin saya tegaskan di sini, sekiranya kami mendapat maklumat ikan-ikan yang dijual di pasar tani itu dijual oleh bangsa atau daripada warga negara lain, bukan warga negara Malaysia, tindakan tegas akan diambil kepada setiap penjaja yang diberikan lot untuk mengusahakan lot-lot pasar tani yang terbabit di pasar tani di seluruh negara. Jadi sebab tu saya rasa sangat penting untuk saya jelaskan ini. Kerana bila rakyat merujuk kepada harga ikan di mana? Sama ada di pasar tani ataupun di pasar-pasar yang lain. Dan di samping juga LKM juga sedang menggerakkan inisiatif pasar nelayan yang mana ikan yang didaratkan oleh nelayan tempatan dijual terus melalui pasar nelayan yang ada di pengkalan-pengkalan dan juga jeti-jeti nelayan yang terpilih di bawah LKM. Baik.
Itu menarik juga tu Datuk Seri. Baik Datuk Seri, kita akan berhenti rehat seketika. Untuk anda terus setia bersama-sama dengan Biz Malaysia. Selepas ini saya nak tanyakan Datuk Seri tentang soalan harga siling ikan. Terus setia bersama Biz Malaysia. Kembali dalam Biz Malaysia, sekali lagi untuk anda boleh terus hubungi di talian 0322834519. Petang ni kita bersama-sama dengan Yang Berhormat Datuk Seri Dr. Haji Ilmu Hizam Haji Ibrahim, Pengerusi Lembaga Kemajuan Ikan Malaysia, yang membincangkan topik tentang kenapa harga ikan naik. Baik Datuk Seri, tentang harga siling, kalau kita tengok ada bahan-bahan makanan kan yang telah ditetapkan harga siling. Bagaimana dengan ikan? Ada harga siling ataupun dalam konteks ikan, ianya tidak ada harga siling. Kerana harga siling ni biasanya akan ditentukan atau dicadangkan oleh pihak Kementerian Perdagangan Dalam Negeri KPKK. Tetapi saya ingin menjelaskan dalam konteks bila kita menangani bekalan ikan kurang di pasaran, pihak LKM dan juga Nikmat, kita mencadangkan tawaran baru kepada rakyat, yang mana pertamanya ikan-ikan segar yang ditangkap di perairan Malaysia. Itu yang pertama. Yang kedua ialah ikan-ikan sejuk beku segar yang dinamakan Q-fish. Yang mana Q-fish ni ialah frozen fish menggunakan teknologi IQF, individual quick freezing. Maksudnya ikan yang disejuk bekukan mengikut seekor demi seekor, dan teknologi ini adalah teknologi yang diiktiraf di negara maju. Dan yang ketiga, ikan sejuk beku segar yang diimport daripada negara-negara yang terpilih berdasarkan sekiranya wujud permintaan yang tinggi terhadap spesies-spesies yang ada. Jadi setidaknya rakyat ada 3 tawaran. Kerana ingin saya perjelaskan sebentar tadi, bila hasil tangkapan nelayan menurun, khususnya di perairan Malaysia, sudah tentunya ikan yang didaratkan itu sudah tentunya menurun. Dan bila menurun, harga ikan yang dijual kepada peraih sudah tentunya ada kalanya meningkat, dan peraih pula akan menjual kepada peruncit dengan harga yang meningkat. Dan ianya akan dijual kepada pengguna dengan harga yang pada peringkat yang lain. Sebab itu dalam konteks LKM kita sedang memikir kaedah yang terbaik, iaitu menggunakan nelayan jual terus kepada pengguna. Dan Persatuan Nelayan Kebangsaan telah dibertanggungjawabkan untuk bekerjasama dengan Fama, iaitu melalui Pasar Tani, dan juga Nikmat dan juga LKM, Agensi Lembaga Kemajuan Ikan Malaysia. Saya tahu ianya mungkin memerlukan satu drive yang kuat, tetapi bagi saya ia telah bermula dengan di Putrajaya dengan pewujudan My Farm Outlet Putrajaya, yang Persatuan Nelayan Kebangsaan terlibat, Fama terlibat, dan juga LKM juga terlibat. Saya tertarik dengan untuk kita nelayan terus menjual hasil tangkapan mereka kepada pengguna, dan katanya ada kempen jihad memerangi orang tengah. Jadi bagaimana Datuk Seri kempen tersebut, kita boleh jelaskan? Saya akui kempen itu merupakan satu kempen yang sangat baik, tetapi cabarannya juga tinggi. Kerana bagi saya, apabila saya telah pergi hampir ke 80 persatuan nelayan kawasan di seluruh negara, saya meneliti cabaran yang mereka maklumkan kepada saya. Tetapi kita tidak boleh berputus asa, kerana laut ini terbentang luas. So tentunya nelayan mempunyai kepakaran untuk menangkap ikan. Tetapi ada kalanya bila berlakunya masalah bencana alam dan juga masalah-masalah yang berkaitan dengan alam semula jadi, so tentunya akan wujud kekangan bagi jumlah nelayan. Untuk nelayan untuk menangkap ikan di perairan-perairan yang ada di negara kita. Jadi sebab tu saya memikirkan kaedah untuk menggalakkan elemen-elemen alternatif seperti aquaculture dan sebagainya sebagai satu nilai tambah kepada bekalan ikan dalam negara kita. Jadi sebab tu ingin saya perjelaskan bahawa saya akui ada kalanya ianya memerlukan cabaran yang kuat, tetapi saya telah menyatakan kepada masyarakat tawaran 3 tawaran inilah yang dilakukan oleh LKM, Nikmat dan juga Fama, dan saya ingin sekarang ini dalam proses kempen besar-besaran, iaitu ikan sejuk beku segar yang ditangkap di perairan Malaysia yang dinamakan Q-fish, dan pihak Nikmat telah melakukan 5 tempat yang mana antaranya ialah di Kuala Kedah, di Besut, begitu juga di Selayang dan sebagainya, untuk memastikan
kita mempunyai stok yang banyak. Baik. Sekiranya berlaku kekurangan, khususnya berkaitan ikan di waktu musim tengkujuh dan sebagainya. Baik, Datuk Seri, nampaknya kita ada pemanggil di talian. Assalamualaikum Puan Suraya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Puan Suraya, jadi saya ada persoalan. Baik. Saya ni peminat ikan kembung. Jadi ikan kembung ni kan satu benchmark untuk harga-harga ikan yang lain. Jadi Baik. saya nak tanya, daripada segi harga, setiap negeri tu harga dia berubah. Walaupun kita rasa ikan tu ikan kembung ya, ada yang 18, ada 25. Jadi daripada Datuk Seri, bagaimana pemantauan tu dibuat? Kuasa ada harga tu sendiri. Baik. Sebab yang tertindas ni kumpulan masa yang macam kami sini lah. Baik Puan Suraya. Itu saja soalannya. Terima kasih Puan Suraya dari Selangor. Ya. Baik, Datuk Seri. Jadi macam mana? Seperti yang kita bincang tadi kan? Mana yang telah saya nyatakan, ikan kembung ini merupakan ikan kembung yang bergerak. Daripada satu tempat ke satu tempat yang lain. Betul. Waktu kemuncak ikan kembung yang banyak adalah pada waktu bulan April hingga bulan Oktober. Ini waktu banyak. Betul. Cuma waktu sekarang ini ialah waktu musim ikan kembung bertelur dan ikan kembung bergerak ke tempat lain, dan ada kalanya bila mereka bergerak ke tempat lain, rekrutmen ataupun ikan yang ditangkap itu berkurangan. Jadi sebab tu kebanyakan ikan kembung ini yang banyak di perairan pertama, kawasan di Kedah, Langkawi, Perlis. Ini paling banyak ikan kembung. Ya, manakala di Selat Melaka bergantung kepada musim, yang mana saya nyatakan tadi. Tetapi saya mengakui bahawa ada kalanya ianya berubah mengikut negeri, kerana harga ikan dia tidak ada shilling. Betul. Dan ikan pula dijual mengikut penawaran dan permintaan. Akan tetapi saya akui ada kalanya menimbulkan kerisauan dan kesusahan kadang-kadang bagi rakyat. Macam berdebor rakyat. Ya, rakyat di bawah. Dan saya telah bincang dengan Persatuan Nelayan supaya bagaimana nelayan boleh meningkatkan lagi tangkapan, terutama sekali bagi waktu kemuncak tu nanti, mewujudkan stok-stok ikan sejuk beku segar yang banyak. Bukan lagi 5 tan tetapi dalam 50 tan dan ke atas. Kerana saya akui bahawa ianya merupakan satu kaedah win-win situation. Kita tak boleh nak salahkan nelayan kerana nelayan pun ada kekangan. Betul. Di samping juga bukan mudah nak jadi nelayan. Saya sendiri dah bersama dengan nelayan, saya tengok susahnya nelayan, mereka tetap ke laut untuk cuba menggembirakan rakyat, terutama sekali di pasar-pasar tani. Jadi sebab tu saya telah berbincang dengan pihak Kabinet KK dan juga pihak-pihak yang lain, supaya sekiranya ada elemen penyerokan ikan. Dan saya juga ada mendengar ada elemen penyerokan ikan oleh setengah-setengah pihak yang tidak bertanggungjawab. Bila ikan disorok, ikan yang dijual di pasar dan sebagainya berkurangan. Dan bila permintaan begitu banyak, mereka akan menaikkan harga. Dan sebab itu saya pernah memberikan amaran yang keras, yang mana pihak LKRM tidak teragak-agak untuk menyarai hitamkan mana-mana khususnya peniaga ataupun nelayan yang menjual khususnya untuk mewujudkan elemen penyorokan ini. Macam mana pihak berkuasa ataupun LKMC mengenal pasti peniaga-peniaga yang ada buat seperti itu? Kita mendapat maklumat risikan yang mana baru-baru ni bila saya buat tinjauan di beberapa pasar tani di Lembah Kelang, saya mendapat maklumat terus daripada penjual ikan. Dia kata kepada saya, harga ikan kembung terpaksa dijual harga demikian kerana jumlah ikan berkala ikan tidak banyak, dan ada kalanya mereka menyebut kepada saya ada elemen penyorokan. Dan ketika itulah di waktu sidang media saya telah memberikan amaran keras. Dan saya juga telah berbincang dengan Menteri Kabinet KK supaya kita share orang kata forces. Maksudnya kita berkongsi penguasaan itu, supaya akhirnya yang paling penting, bagaimana setidaknya di waktu bekal ikan tidak ada, kita boleh mengeluarkan ikan-ikan sejuk beku segar ini untuk kita lambatkan setidaknya di pasar-pasar tani di bawah pemantauan Kementerian Pertanian Industri Asas Tani. Kerana memang permintaan ikan kembung memang meningkat. Sangat tinggi. Memang sangat tinggi. Kerana ianya merupakan ikan pilihan rakyat dan juga diminati oleh rakyat. Saya telah nyatakan kepada Persatuan Nelayan Kebangsaan, kena wujudkan alternatif demi alternatif, terutama sekali
option dan tawaran sama ada menggunakan ikan sejuk beku segar dinamakan Q-Fish ini dan kempen harus dibuat kerana kalau bagi contoh kalau rakyat boleh makan makanan yang dijual sejuk beku seperti frozen karipak ataupun karipak frozen sebagainya, apa salahnya kita ubah ikan itu pula kita buat jadikan sebagai a new mindset iaitu ikan sejuk beku segar kerana kualitinya terjamin, lebih-lebih lagi pemantauan dibuat semasa oleh pihak LKM dan juga Persatuan Nelayan Kebangsaan. Baik, terima kasih Datuk Seri. Kita akan kembali semula selepas ini. Tapi untuk anda, jangan ke mana-mana. Ikuti prestasi papan dagangan bursa dan juga tukaran mata wang asing untuk hari ini. Terima kasih saudara kerana terus setia bersama dengan BIS Malaysia pada petang ini. Topik bual BIS kita berkenaan dengan kenapa harga ikan naik juga. Masih lagi bersama-sama tetamu di studio. Yang berhormat Datuk Seri Dr. Haji Mohizam Haji Ibrahim, Pengerusi Lembaga Kemajuan Malaysia. Baik Datuk Seri, tentang kita bincangkan harga ikan naik ni. Sampai bila? Kalau kita lihat, sekarang ni tengah naik. Ya. Betul. Sampai bila agaknya harga ikan ni akan sentiasa naik ataupun bila dia akan turun, Datuk Seri? Hasil daripada perbincangan di peringkat kementerian, apa maklumat yang saya dapati ialah melalui Jabatan Perikanan sendiri. Jabatan Perikanan adalah jabatan yang bertanggungjawab kepada sumber ikan dalam negara kita. LKM menjaga kebajikan nelayan. Jadi bila kita ada perbincangan daripada agensi-agensi ini, dijangkakan bulan April hingga September harga ikan mulai stabil. Okey Datuk, kita ada pemanggil di talian. Apa kata kita ambil dulu talian ni. Assalamualaikum, Amal di talian. Waalaikumsalam. Baik Amal, jadi soalan mungkin nak bertanyakan kepada Datuk Seri ataupun berkongsi pendapat? Saya nak tanya soalan kepada Datuk Imo. Teruskan. Macam ni Datuk, kalau dulu biasanya harga ikan selalunya naik pada waktu tengkujuh. Tapi sekarang ni
kalau kita tengok tak kira masa harga ikan tu naik. Jadinya dalam jangka masa saya dalam jangka masa yang berapa lama lagi harga ikan naik. Baik. Baik, terima kasih Amal. Nampaknya soalan yang lebih kurang sama juga yang kita tadi. Mungkin Datuk Sri boleh teruskan. Saya menjangkakan bulan April hingga September adalah waktu puncak yang mana bekalan ikan banyak di pasaran, terutamanya di pasar-pasar tani. Dan di samping juga ikan-ikan Q-fish atau ikan rakyat dijual di semua kedai-kedai rakyat satu Malaysia yang mana Nikmat Satu Layanan Kebangsaan bekalkan. Cuma ingin saya jelaskan, kita juga ada mengalami fenomena yang mana air di dasar laut, yang mana air ketika dasar laut adalah dalam keadaan yang suhu yang panas. Jadi ada kalanya pembiakan ikan boleh terjejas. Faktor ikan ni sebenarnya bergantung kepada pelbagai faktor. Nelayan yang menangkapnya, di samping itu juga faktor bekalan ikan di perairan Malaysia. Dan sebab itu saya baru-baru ini telah minta supaya sekatan ekspor ikan, ikan kembung dan sebagainya, sehinggalah ianya stabil. Dan ini saya telah bagi penegasan bahawa jangan mana-mana pihak mengekspor ikan-ikan pilihan rakyat ini, terutamanya ikan kembung, di waktu bekalan ikan tidak mencukupi. Dan ini saya telah buat penegasan baru-baru ini. Dan di samping juga pihak LTIM telah mewujudkan pusat aduan yang mana ianya boleh diadukan di talian telefon 0380649000 dan juga ada juga sistem maklum balas LTIM melalui websitenya tentang mana-mana pihak yang mengambil kesempatan menjual ikan dengan harga yang tinggi walhal bekalan ikan wujud, terutama sekali ketika itu. Jadi sebab itu saya ingin saya jelaskan pelbagai faktor yang saya ingin menyatakan, dan pihak LKM dan Nikmat sentiasa berusaha untuk menenganinya. Saya akui kerana ada kalanya nelayan memaklumkan kepada saya tentang apa yang berlaku di laut. Dan jumlah nelayan di Malaysia ni juga dalam proses untuk kita perbanyakkan, terutama sekali memberikan motivasi kepada mereka untuk mereka mendaratkan dengan lebih banyak ikan di kompleks-kompleks pendaratan ikan dengan insentif-insentif pendaratan yang telah diberikan oleh pihak kerajaan. Dan di samping itu juga kita telah meminta supaya diwujudkan program agripreneur muda yang mana Yang Amat Berhormat Perdana Menteri telah mengumumkan RM100 juta grant untuk program tersebut, program agripreneur muda bagi tahun 2017. Jadi pelbagai kaedah dan cuba dilakukan oleh pihak LKM dan kami sentiasa memantau perkara ini. Baik, Datuk Sri, terima kasih. Terima kasih banyak Datuk Sri kerana sudi bersama dengan kita di BIS Malaysia. Ini saja masa yang kita ada. Terima kasih juga untuk anda kerana sudi bersama kami di BIS Malaysia pada petang ini. Menarik esok dalam BIS Malaysia bersama Profesor Dr. Abdul Rahim Abdul Rahman, pensyarah kanan Fakulti Ekonomi dan Muamalat Universiti Sains Islam Malaysia dengan topik rumusan kunjungan Arab Saudi. Jadi jika anda mempunyai sebarang cadangan topik menarik untuk dibincangkan, sila maklumkan kepada kami di Facebook, Twitter dan Instagram BIS Malaysia seperti tertera. Saya Kamal Hafiz Ruslan. Assalamualaikum dan salam sejahtera.